Dengarkan Zayan 10.3 bersama Lin Arifin. Zayan, destinasi nasyid anda. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada anda yang masih lagi terus kekal setia bersama dengan Lin. Wah, kita dah masuk jam 2 dah 2 petang dah kita ni kan. Kalau dekat office menguap-nguap lah korang kan, kalau jam-jam sebegini kan. Jangan macam gitu. Sebab Lin ada bawakan seorang tetamu istimewa hari ni bersama dengan kita, membuatkan anda of course confirm insya-Allah takkan tidur mendengarkan kisah inspirasinya. Okey, kalau anda very active on TikTok kan, cerita ini mula viral, kisah inspirasi ni mula viral di TikTok kan. Kita hari ini bersama dengan Puan Masitah Muhammad Afandi dan juga suaminya Nick Nazri Abidin, usahawan yang sangat sekarang ni kan sangat berjaya, sangat dikenali, mula dikenali alhamdulillah disebabkan kisah inspirasi Puan Masitah nama manjanya, ataupun Puan Mashi nama manjanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kan, kalau kata anda tengok kisah viralnya seorang wanita yang terlibat dalam kemalangan jalan raya dan dianugerahkan rezeki untuk orang kata merasai ujian yang hebat, dan beliau ada beberapa kesulitan yang dialami sehingga kan hari ini beliau yang pada asalnya mempunyai penglihatan tetapi sekarang ni tidak lagi mempunyai penglihatan. Assalamualaikum Puan Mashi, lagi sekali kita bagi salam. Ada juga dengan suami dia tapi suami dia malu nak berkata-kata. Encik Nick. Okay, alright, mungkin secara mukadimahnya Lin pasti ramai yang dah tahu ceritanya kan, tapi mungkin Puan Mashi boleh cerita lagi sekali lah macam mana orang kata keadaan itu terjadi, kemalangan jalan raya itu berlaku. Saya pula bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mashi, CEO Animacon Sdn Bhd. Alhamdulillah, ketika hari kejadian iaitu 21 hari bulan Mac, 2 hari sebelum Ramadan yang lepas, kami actually dijemput untuk bersama dengan College Community Sabak Bernam, hasil daripada kolaborasi ataupun MOU kita bersama dengan college-college yang mempunyai apa orang kata aliran TVET, untuk kita sesi sharing dengan pelajar-pelajar onboarding ke industri. Kemudian pada hari kejadian kita punya event habis setengah hari lah. Saya bersama dengan 3 orang lagi tim saya ataupun staff saya bertolak daripada Sabak Bernam ke Johor Bahru, dan alhamdulillah pada hari kejadian Allah takdirkan kereta hilang kawalan. Jadi staff tak dapat nak kontrol kereta tu, dia tertarik ke sebelah kiri dan menghempas ke kiri jalan. Berbetulan Allah takdirkan juga ada sebuah lori 15 tan kalau saya tak silap. So kita terhempas ke bahagian belakang lori, menyebabkan bahagian kiri lori apa orang kata total loss lah, rosak teruk. So Allah yarham staff saya di bahagian hadapan sebelah kiri, sebelah driver tersepit, manakala saya duduk di bahagian belakang. Kami berdua cedera parah pada waktu tersebut dan Allah yarham meninggal sehari selepas kejadian. Berdua je waktu tu? Kita berempat. Okay. Staff yang bahagian driver dengan sebelah kanan, alhamdulillah Allah lindung. So mereka cuma sakit-sakit badan dan driver cedera macam kena kaca macam tu lah. Tapi Allah lindung mereka, alhamdulillah. Mereka lah yang berhubung dengan suami saya ketika kejadian. Allahuakbar. Dan perkara itu berlaku, kemalangan itu berlaku pada Mac tahun 2023. Tahun ni juga, 2023 21 Mac sekitar jam 4 petang. Dan Puan Mashi dikabarkan perlu melalui segalanya ni dan tersedar kembali bila tu? Saya tidak pengsan sepanjang kejadian. Dalam ambulans, even masa kejadian tu saya tanya dengan saya punya staff apa berlaku. Cuma saya rasa waktu tu saya buta on the spot lah, on impact. Sebab saya dapat rasa kelopak mata saya bergerak, buka, tapi saya keep on cakap dengan staff saya, mata saya tak boleh buka sebab dia dah gelap. Macam tu. So staff bagi tahulah yang kita accident. Beberapa minit kemudian saya tanya lagi, macam disoriented lah on that particular time. Sampailah ke hospital, daripada tempat kejadian dalam ambulans sampai ke hospital, saya keep on cakap, tanya apa berlaku. Dia dalam keadaan sedar lah waktu tu. Dalam keadaan sedar, alhamdulillah.
Oh, Masya Allah. Itu dia satu ujian hebat pada Lin, maha hebat lah. Kalau saya di tempat kerja dia, mungkin saya terus speechless lah. Saya tak berkata apa-apa lah kan. Tapi itulah Allah maha hebat. Sebab Allah tahu kan mana makhluk dia, mana manusia yang layak menerima ujian seperti ini. Alhamdulillah. Mungkin kita tak layak sebab kita tak mampu. Lin tak layak. Kita punya producer ni, kita punya CP pun mungkin tak layak. Semua orang tak layak sebab semua orang tak mampu. Puan Masyi je yang mampu lalui ujian ni, sebab tu diberi kepada Puan Masyi. Subhanallah. Tapi kan Lin nak tanyalah, kalau boleh diubah takdir, nak ke Puan Masyi mengubah takdir itu? Masih lagi kita dalam sembang inspirasi dan saya bersama dengan wanita kuat, wanita hebat, wanita yang menginspirasikan. Hari ini kita bersama dengan Puan Masitah Muhammad Afandi, seorang usahawan yang pada hari ini ramai yang look up to her, ramai yang nakkan semangat beliau, ramai yang diuji terus bangkit kembali. Sebab tentunya kan, kita bila diuji ni kita ingat kita je yang teruk. Ada lagi ramai lagi yang lebih teruk ujiannya, lebih hebat ujiannya, tapi boleh lalui hidup ini dengan hati yang sangat berlapang dada dan redha. Masya Allah, itulah yang kita harapkan. Sama-samalah kita dengarkan tadi panjang lebar dah Puan Masyi bercakap mengenai macam mana kemalangan itu berlaku dan sebagainya, dan tidak mengambil masa yang lama untuk Puan Masyi redha dan terima segala ketentuan Allah ni. Tetapi kan, kalaulah boleh diperbetulkan takdir ataupun boleh diubah, diberi peluang untuk mengubah takdir itu, adakah Puan Masyi nak ubah takdir itu? Bercakap tentang kalau, banyak kali atau acap kali kita ni ada rasa seolah-olah kita ada kuasa. Tapi sebenarnya tak ada. Jadi instead of berfikir tentang kalau boleh diubah, kalau boleh ditukar, kalaulah kita boleh putarkan waktu dan sebagainya, satu perkara yang saya jarang buat. Jadi saya tak terbiasa dengan perkataan kalaulah. Kalau tanya dengan saya kalau kita boleh ubah masa, kita boleh putar balik semula, kita boleh ubah takdir, adakah saya request untuk ubah? Deep down inside, yes. But then knowing that apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik untuk kita, maka Alhamdulillah, insya-Allah saya bersedia untuk bercakap dengan Allah di akhirat nanti. Tak apa ya Allah, saya okey je dengan takdir yang Allah bagi, sebab saya tahu nanti dekat sana saya dapat balik apa yang Allah ambil. Masya-Allah. Adakah hilang penglihatan ini adalah dalam kehidupan Puan Masyi adalah ujian paling besar, ujian paling hebat, ke ada lagi sebelum ini? Setakat inilah yang paling orang kata boss level lah. Setakat ni boss level lah yang ni. Ini yang paling maha nombor 1 lah. Alhamdulillah, yang ni lah boss level di tempat pertama lah. Ya, betul. Dalam ujian list kehidupan Puan Masyi. Allah bagi rezeki. Now kau play better. Jom kita play boss level. Macam tu. Adakah masa kemalangan itu berlaku, you were at the lowest point of your life? Adakah Puan Masyi masa tu merasakan Puan Masyi berada di titik terendah kehidupan? Ke macam mana? There's a lot of point that saya berada pada titik terendah. Tetapi ketika kejadian berlaku, saya sedang dalam proses mendaki. Saya dalam proses mendaki. Kemudian Allah sedarkan saya, Allah ajar saya secara praktikal. All this while kita belajar tentang kesabaran, tentang nikmat redha, tentang ilmu orang kata berdamai dengan takdir. Secara teori sahaja. Kita dengar ustaz-ustaz cakap, macam ni maksudnya, macam ni maksudnya. Tetapi secara teori. Dan Allah rezekikan saya untuk diajar secara praktikal. Maka kemalangan inilah proses pembelajaran yang menyebabkan saya rasa sebenarnya dia bukan lowest point. Dia adalah point di mana Allah sedang PNP, pengajaran dan pembelajaran dengan saya. Masya Allah. Secara direct. Memang dah total accept dengan apa yang berlaku. Sampaikan bila doktor kata memang tak ada possibility langsung untuk dapat melihat. Mungkin kalau macam kan certain orang hilang penglihatan tapi boleh diperbetulkan dengan mata, boleh dikembalikan, penglihatan tu boleh dikembalikan, tapi ni memang tak boleh langsung dah dikembalikan. Memang dah total accept lah keadaan itu. Betul, total accept is one thing. Tetapi saya juga tidak putus harapan, kerana komunikasi kita seorang hamba dengan Tuhan adalah melalui harapan. Dan saya berharap kalau Allah sudi, kalau saya masih layak untuk dapat mata, semoga Allah pulangkan. Tapi kalaulah Allah kata tidak, ini yang terbaik untuk berada dalam keadaan ini selama-lamanya, sehingga
mungkin di akhirat nanti ke, atau mungkin mata ini atau penglihatan ini menjadi cagaran saya untuk dapat faslin dekat sana, alhamdulillah. Banyak sangat dosa nanti pun pening juga nak menjawab. Keinginan semua orang kan nak masuk syurga, masya-Allah. Okey, hikmah terbesar selepas semuanya terjadi. Ada orang tengok ujian ini sebagai hukuman Allah, tapi pada pendapat Lin, pada apa yang Lin tengok pada Puan Mashi ni, Puan Mashi menganggap ujian ini adalah satu hadiah besar dari Allah. Kejap je lagi, apa hikmah dia tu? Bersama dengan Puan Masita Muhammad Afandi yang baru-baru ini viral di semua platform social media. Kita suka sangat, kita admire sangat dengan ketabahannya. Okey, selepas kemalangan, macam-macam yang terjadi, muka pecah, otak katanya bocor, kan dikata dalam video tu, kemudian terus hilang penglihatan. Bukan beliau dilahirkan sebagai orang kurang upaya, tetapi direzekikan untuk ditarik penglihatan ataupun direzekikan ujian hebat ni kepada beliau. Masih hidup lagi dan masih terus bersemangat. Okey, tadi Lin tanyakan, bila kemalangan tu berlaku dan semua ni terjadi pada Puan Mashi kan, apa hikmah terbesar dalam hidup? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, hikmah yang paling besar sekali yang saya nampak dalam keadaan tidak nampak ini adalah Allah rezekikan inner peace. Benda tu yang saya rasa sebelum ini kita duduk terkejar-kejar macam-macam. Kita nak fight untuk macam apa yang saya selalu sebut, saya perjuangkan untuk bangunkan tim, kita nak sama-sama berjaya dengan tim, bangunkan anak-anak muda dan sebagainya. Rushing sangat-sangat, dan kadang-kadang kita terlepas ataupun terkeluar dari track, berada dalam keadaan tenang yang sangat, orang kata ultimate tenang. Tapi apabila direzekikan kemalangan dan direzekikan buta pula, hadiah paling besar adalah ketenangan dalaman yang kita susah nak explain. Yang ada orang kata, oh dia senyum, dia ketawa, dalam siapa yang tahu. Kita tak mampu nak luahkan yang sebenar-benarnya. Inilah ketenangan yang saya cari selama ni. Alhamdulillah, itu hikmah yang paling besar yang tak pernah lagi saya share dengan siapa-siapa. Saya rasa hadiah paling banyak sangat Allah hadiahkan. Saya terlintas terniat, Allah bagi. Terlintas terniat, Allah bagi. Tapi yang paling besar sekali adalah ketenangan dalaman ataupun inner peace. Inner peace yang saya cari selama ni, alhamdulillah. Ya, nak mencapai ketenangan tu bukan mudah kan? Betul. Nak lagi bila ada mungkin yang ujian dia back to back kan. Betul. Ujian dia, lepas tu kehidupan dia sangat fast pace dan sebagainya kan. Betul. Jadi ketenangan tu susah kita nak cari dalam zaman yang serba busy ni. Serba sibuk ni. Okey. Jadi bila bercakap mengenai ketenangan tu, ada tak faktor-faktor lain juga yang memberi kepada ketenangan dalaman Puan Mashi? Dia ada tengok satu video ni dari sister radio kita iaitu Sinar. Katanya the biggest supporter Puan Mashi adalah suami sendiri, Masya Allah. Tentunya Puan Mashi dengan suami ni adalah insan yang hebat lah sebab menguatkan each other, susah senang, sihat sakit, ada untuk antara satu dengan yang lain. Jadi sekarang ni Puan Mashi dah kehilangan penglihatan kan. Sekarang ni mata Puan Mashi dia pergi kepada Encik Nick lah. Maksudnya Encik Nick menjadi mata Puan Mashi. Betul. Macam mana adjustment itu dilakukan? Ya, sebelum ini tidak begitu. Tapi sekarang ini Cik Nick pasti akan sediakan semuanya, pakaikan tudung siapa yang pakaikan tudung kan, nak cari baju, tidur, nak bangun, nak tengok perabot-perabot ni kan, semua bahagian mana. Macam mana Encik Nick dan juga Puan Mashi lakukan? Alhamdulillah, adjustment tu tak ambil masa yang lama. Memang betul everything dia sediakan, dari bangun sampai ke tidur, kecuali pakai tudung. Pakai tudung, saya pakai tudung sendiri. Alhamdulillah, nak kena ambil kredit juga dekat situ. Tapi yang lain-lain tu alhamdulillah kami belajar. Kami ambil orang kata gurauan Allah ini sebagai cabaran baru kepada kami untuk adapt. So alhamdulillah dibantu dan direzekikan Allah suami yang orang kata selayaknya mendapat ganjaran bidadari dekat syurga nanti. Saya doakan kakak-kakak bidadari saya bersedia menyambut suami saya nanti dengan sangat baik. Semoga dapat menutup orang kata kekurangan yang saya ada apabila di syurga nanti. Semoga Allah rezekikan bidadari-bidadari yang akan menutup kekurangan saya, serve dia dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Tapi alhamdulillah kita adjust dengan sangat baiklah. Cumanya dia mengambil masa ke? Maksudnya tak mengambil masa yang banyak untuk belajar keadaan itu. So far alhamdulillah. Encik ni mungkin nak bersuara sekejap. Ya, dapat kita. Silakan. Silakan Encik ni.
Okey, apa tadi soalan ni? Soalan ni macam mana adjustment dilakukan lah antara anda berdua, kalian berdua kan. Sebelum ni mungkin Encik Nick tak ada pun involve dalam penyediaan diri Puan Mashi, tapi sekarang ni mungkin tolong ambilkan baju, tolong macam-macam lah sebagainya. Okey, kalau sebelum ni sebab saya dah sihat, memang kerja rumah sebenarnya saya yang buat. Alhamdulillah. Betul. Masak pun juga Masak kadang-kadang saya tengok mood dan tengok apa yang ada kat dapur. Cuma kadang tu dia masakkan untuk saya lah. Tapi kalau untuk kerja rumah macam mengemaskan baju semuanya, saya yang settlekan sebab saya tahu dia agak busy dengan telefon, dengan kerja, sebab kita kerja satu tempat tapi saya bahagian operasi more kepada operasi dengan akaun, dan Mashi dia lebih kepada management dari segi marketing, sales. Okey. So tapi kalau macam rutin harian Puan Mashi dah berubah kan sekarang ni, semacam Encik Nick menjadi mata kepada Puan Mashi. Macam mana dilakukan perkara itu? Sebelum ni tak, tapi selepas ini mungkin penyediaan diri dia dan sebagainya tak ada. Bila dia nak masuk tandas kan, mungkin dia nak bangun daripada katil tu, nak tunjukkan dia arah dan sebagainya. Kalau untuk sekarang ni tak? Saya tak lepaskan dia lagi untuk bergerak sendiri, sebab saya risaukan kaki dia. Sebab kaki dia sekarang ni yang untuk belah kanan tu, peha dia tu harap ke pelik sahaja. Sebab tulang tak cantum betul-betul lagi, dan doktor pun dah pesan dengan saya banyak kali, minimum dia boleh betul-betul pijak pada 6 bulan ke atas. Untuk betul-betul tulang tu baik, baru dia boleh berjalan dengan macam biasa lah. Jadi untuk pergerakan dia pergi ke tandas ke, nak turun naik bilik ke mana ke, memang saya yang bawa dia. Dia yang dukung. Dia yang dukung. Masya Allah. Memanglah suami dari syurga sebenarnya. Dia datang dari syurga, dia pergi pun ke syurga juga. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Okey. Kejap je lagi Li nak tanya apa tu mengenai redha kan. Redha ni dia bukan semua orang, mungkin macam Puan Mashi living example of resilient people lah boleh Li cakap dan redha itu dicapai dalam masa yang agak dekat jugalah, sangat cepat. Bulan 3 hari tu sekarang dah okey dah boleh bertemu dengan orang sebagainya. Ada orang grieving dia ataupun redha dia tu lambat, ambil masa. Kita nak bagi tahu kepada semua yang mungkin mengalami juga ujian hebat, bukan saja dari segi fizikal, mental juga. Macam mana redha itu perlu ikut timeline masing-masing. Don't be so hard on yourself. Lin Arifin masih lagi bersama dengan wanita inspirasi dalam sembang inspirasi kita hari ini. Masya Allah, Lin berbesar hati. Lin sangat bersyukur dapat berjumpa dengan Puan Masita, seorang yang sangat kental, tabah dalam kehidupannya selepas musibah hebat Allah berikan kepada beliau. Beliau adalah seorang yang viral. Kalau anda mungkin baru je bersama dengan kita, beliau viral disebabkan kemalangan yang berlaku menyebabkan beliau menghadapi banyak kesulitan. Anggota badan ada yang pecah, ada yang koyak dan sebagainya, dan penglihatan total loss lah, maksudnya memang tak nampak kan, dan beliau tetap tabah mentally, physically nampak okey hari ini, Alhamdulillah. Tapi mungkin Tuhan saja yang tahulah kan. Puan Masita ada cerita dekat Lin jugalah di belakang tabir tadi, dia kata beliau juga adalah salah seorang bekas pesakit mental. Okey, dan untuk mencapai redha ni masing-masing dia ada mental capacity masing-masing. Dia ada grieving timeline masing-masing. Jadi kadang-kadang kita membezakan diri kita dengan orang lain tu menyebabkan ianya menjadi sukar untuk redha. Macam mana tu Puan Mashi? Betul. Saya merupakan salah seorang pesakit Hospital Permai, yang mana ketika PKP didiagnose dengan major depression, anxiety, PTSD, dan bercakap tentang grieving process. Betul, kita jangan orang kata okey, kita tengok kan cabaran orang tu besar, lepas tu dia dapat settle dengan sangat cepat, dia boleh redha dengan sangat cepat, dan kita compare dengan diri kita, kita push ourselves too hard, menyebabkan kita lagi down. Dia sebenarnya nak cakap tentang redha ni, kita jangan comparekan diri kita dengan orang lain, sebab Allah letak kita pada kapasiti yang kita mampu. Allah uji kita ataupun Allah bergurau dengan kita pada kapasiti yang kita mampu. Dia takkan berlebih-lebihan terhadap hamba-Nya, sebab Allah tu Maha Penyayang, dan dialah yang lebih menyayangi kita berbanding orang yang paling sayang kita atas muka bumi ni sekalipun. Jadi dia takkan letak apa yang kita tak mampu. Jangan bandingkan ujian kita, cabaran kita, challenge kita, gurauan Allah terhadap kita dengan orang lain. Jangan hukum diri kita terlalu kuat. Jangan apa orang kata, rasa orang tu boleh buat, kenapa aku tak boleh buat. Berada dalam phase ataupun fasa kita, enjoy the journey.
dan selalu bergantung harap pada Allah, sangka baik dengan Allah, insya-Allah kita boleh lalui dengan tenang walaupun kita ambil masa sedikit lama berbanding orang lain. Masya-Allah. Masa Puan Masyi diuji dengan mental tu, proses untuk sembuh pun mengambil masa juga sebenarnya. Hampir 2 tahun. Cuma alhamdulillah rezeki Allah, sebelum sebelum kemalangan berlaku, sebulan sebelum kita dah totally orang kata off medication. Mental illness ni dia tak boleh recover like totally kita macam baik demam macam tu kan. Tapi dah off medication lah alhamdulillah. Dan boleh mengawal, dah boleh mengurus lah. Dan alhamdulillah it doesn't come back even after the accident. Magically dia macam kita dah tak rasa dah those anxiety things. Dia, sebab tu saya cakap hikmah paling besar apabila perkara ini berlaku adalah inner peace, which ketika saya didiagnose dengan mental health issues tersebut, saya hilang perkara tersebut dalam tempoh 2 tahun. Perkara yang saya tak dapat dalam tempoh 2 tahun sampai saya didiagnose dengan mental health adalah inner peace. Dan kemudian Allah kembalikan, cuma Allah hadiahkan selepas kemalangan. Masya-Allah. Macam mana kita tengok seorang Masyi hari ini? Adakah beliau hari ini adalah disebabkan cara pembesarannya? Macam mana kalau boleh dikongsikan kejap je lagi? Okay, maybe your upbringing yang menyebabkan resultnya adalah seorang Masyi hari ini yang sangat kental. Kejap je lagi terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Zayan 10.3 bertemankan Sizlin Arifin. Masih lagi sembang inspirasi bersama dengan wanita inspirasi hari ini. Ceritanya viral di seluruh platform social media. Ramai yang kenali siapa itu Puan Masyi ataupun Puan Masita yang katanya orang kata direzekikan untuk menerima ujian kemalangan, kemudian ditarik penglihatan matanya. Okey, kalau dilahirkan dengan memang tak ada penglihatan tu, kita fahamlah mereka lahir-lahir je mereka dah faham dah dunia yang gelap tu bagaimana, macam mana nak urus diri dan sebagainya. Tapi ini di pertengahan kehidupan beliau diuji dengan diambil penglihatan matanya, dan ianya bukanlah sesuatu yang mudah kadang-kadang untuk kita berdamai dengan takdir kan. Tapi tadi Lin cakap mungkinlah upbringing Puan Masyi ni, cara dibesarkan menjadikan beliau hari ini seorang wanita yang kental. Ke macam mana Puan Masyi sebenarnya? Saya lebih suka guna perkataan saya adalah orang yang sangat degil dari kecil. Second child syndrome ke? Second child ke? Bukan. First child. First child. Saya adalah first born. Sangat degil. Saya adalah seorang yang sangat persistent. Apa yang saya nak, saya nak. Dan kemalangan ni menyebabkan ataupun menjadi asbab kepada saya nak jadi orang yang memberi manfaat. Even though sebelum ni itu adalah misi, tetapi orang kata kita tak buat 100%. Cuma bila Allah rezekikan kemalangan ni, dia jadi lagi kemain. Kita rasa macam aku tak boleh aku kena pastikan aku tak boleh jadikan kehilangan mata ni atau keterbatasan ini sebagai penghalang untuk beri lebih manfaat kepada ramai orang. Dan saya punya orang kata of course surrounding, circle, support daripada husband, daripada mentor, daripada family, daripada team sendiri sangat membantu saya punya orang kata energy booster lah. Mereka menjadi energy booster aspirasi saya. Walaupun ada orang kata you dah jadi aspirasi kepada orang lain, sedangkan sebenarnya circle saya menjadi aspirasi kepada saya untuk saya terus push myself to the limit. Walaupun ada halangan terus tetap lalui saja. Dan bukan susah untuk Puan Masyi. Mungkin pada Puan Masyi lalui je, benda ni bukan susah pun. Lalui sahaja. Macam saya ingatlah kata-kata daripada M. Nasir kan. Dia kata tak ada pun yang susah dalam hidup ni. Yang apa yang kita hadapi adalah lalui sahaja. Saya setuju jugalah kan. Tapi ialah orang yang menghadapinya ataupun mengalami je yang sahaja yang tahu bagaimana cara je kan. Tapi itulah macam mana Puan Masyi berdamai dengan takdir. Alhamdulillah, saya diberikan satu kefahaman yang mana apa yang kita letak dalam kepala kita ataupun mindset kita menjadi benih kepada perbuatan, tindakan dan sebagainya lah. Jadi saya adalah orang yang suka masukkan perkara-perkara yang best sahaja dalam kepala otak. Menyebabkan saya suka tukar perkataan-perkataan tak best, isu atau masalah kepada cabaran, ujian kepada gurauan. Jadi saya
berharap dan beranggapan bahawa apa yang berlaku kepada saya ni adalah gurauan Allah. Macam yang saya cakap dalam video lah, Allah kata cabut mata dia. Dan saya berharap Allah betul-betul bergurau dengan saya, sebab kita takkan bergurau dengan orang yang kita tak sayang atau kita tak suka. Maka saya berharap jugalah Allah bergurau dengan saya kerana Allah sayang saya. Sama je sebenarnya maksud dia bila orang kata Allah uji kerana Allah sayang. Saya cuma tukar perkataan tu untuk bagi positive vibe kepada saya sendiri, bukan kepada orang lain, kepada saya sendiri, dengan anggapan bahawa Allah bergurau dengan saya sebab Allah sayang saya. Okay, last kali lah last kali untuk talk set ni. Kejap lagi kita ada penutup. Apa pandangan Puan Mashi sendiri dengan orang yang selalu berkata-kata, yelah, kau tengok kau diuji ni sebab engkau itulah, engkau ada dosa-dosa engkau dulu, banyak sangat dosa, sebab itulah Allah uji. Kifarah kan? Kifarah. Orang akan bercakap macam tu kan dengan orang yang diuji hebat ni. Tapi sebenarnya ujian ini kalau kita tengok yang hebat adalah Nabi-Nabi dulu kan. Kita tengok boleh menjadikan kita inspirasi. So macam mana boleh kita respon kepada orang yang seperti ini, Puan Mashi? Bagi saya kifarah bukan terletak pada tangan manusia untuk menghukum. Ada orang cakap ni mungkin kifarah kepada dosa-dosa dia yang lalu. Kalau betul kifarah, alhamdulillah, sebab kalau Allah dah hukum saya di sini sekarang, moga-moga Allah lepaskan hukuman saya dekat akhirat. Lebih baik kifarah dari istidraj. Betul. Alhamdulillah. Masya Allah. Sangat on point Orang kata benda yang sangat padu yang dikongsikan oleh Puan Mashi yang menjadi iktibar untuk kita semua. Kejap lagi penutup, kata-kata semangat untuk sesiapa saja yang tengah diuji mental koyak, physically, mentally. Alhamdulillah, Lin sangat bersyukurlah hari ini dapat berjumpa dengan seorang orang kata contoh seorang wanita tabah, wanita kental kepada anda yang mungkin baru je bersama dengan Lin hari ini. Dah di hujung-hujung dah kan, tak apalah, dapat dengar sikit-sikit pun jadilah. Bersama dengan Puan Masita Muhammad Afandi, seorang usahawan wanita yang baru saja kata mengalami kemalangan jalan raya dan juga ditarik nikmat penglihatan beliau, tetapi beliau terus tetap tabah, tetap melalui hari-hari macam orang biasa kan, kita tengok. Dan tadi dah panjang lebar dah beliau kongsikan kisahnya, apa yang resepi melalui ujian beliau kan. Dan sekarang ni mungkin kata kunci lah pesanan kepada semua yang tengah dilanda musibah ujian hidup. Sekarang ni mungkin at the lowest point of their life, tengah hati berkecamuk, mental koyak dan sebagainya. Apa kata-kata terhebat yang boleh dikongsikan? Okay, Surah Al-Ankabut, dunia ni tempat kita bergurau senda dan bermain-main, akhirat jugalah yang abadi, insyaAllah. Saya bukanlah orang yang pandai agama, tetapi saya percaya bahawa apa yang kita lalui, kalau ikutkan timeline yang Allah dah ajar kita, dunia ni sekejap je. So kalau kita rasa kita down dan sebagainya, cepat-cepat bangkit, cepat-cepat cari goals kita atau matlamat kita. Paling mudah sekali ikut je apa yang Rasulullah kata, sebab ibadat manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Fokus kepada manfaat yang kita nak berikan kepada orang lain, insyaAllah kita terlupa ujian, cabaran, games ataupun orang kata gurauan dari Allah kepada kita. Dan kita akan start nampak bahawa cabaran-cabaran tu semua adalah benda yang normal. Kita manusia masa hidup memang kena lalu. Kalau tak, kita stagnan je, kita tak grow. Cabaran diperlukan untuk kita grow. Dan apabila kita grow, baru kita boleh bagi manfaat kepada orang lain. Hence kita boleh jadi seperti apa yang Rasulullah kata, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling baik sekali adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Masya Allah. Ini kata-kata CEO Alhamdulillah. Okey, mungkin sambil-sambil tu boleh diceritakan apa yang mungkin boleh promote lah Puan Mashi punya services yang mungkin kalau ada siapa-siapa yang mencari perkhidmatan apa yang dikongsikan oleh syarikat Puan Mashi sendiri, boleh kongsikan? Alhamdulillah, NM-Econ Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan membekal, memasang, menyelenggara dan menguji terima penyaman udara ataupun aircon di sekitar Johor Bahru. Buat masa ni alhamdulillah masih di Johor Bahru, kita expect untuk berkembang ke seluruh Malaysia, insya-Allah. Dan boleh dapatkan perkhidmatan kami di www.nmecon.com.my ataupun boleh hubungi 014 271 3214.
Kat mana diorang boleh follow kalau dekat social media platform, ada ke? Ada di TikTok NM Aircon JB, di Facebook juga NM Aircon JB, begitu juga di IG NM Aircon JB. So far review semua okey Alhamdulillah. Kan, perkhidmatan terbaik mereka berikan kepada semua pelanggan-pelanggannya. Lino akan terus berjaya, bukan saja di dunia, malahan di akhirat nanti, insya-Allah. Buat semua tim Puan Mashi, mudah-mudahan Lino akan dengan inspirasi ini, siapa saja yang dapat manfaat menjadi jariah berterusan hingga ke syurga untuk Puan Mashi dan juga tim. Okey, sampai di sini saja sembang inspirasi kita. Mungkin nanti kita akan juga keluarkan kisah beliau di platform digital kami, boleh tengok di situ dan share lah ramai-ramai. Mudah-mudahan semua ini akan menjadi jariah buat kita semua. Okey, terima kasih untuk Puan Mashi dan juga Encik Nick dan juga Tuan Husin bersama dengan kita. Tuan Husin PA kepada Puan Mashita bersama di studio hari ini. Okey, sampai di sini saja untuk anda yang mendengar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.